Assalamualaikum, saya Nur Fatimah dan ahli kumpulan saya, Nur Syahira Fitrah, Nur Aisyah Hani, Nurul Izzah, Nur Amalina dan Nik Nur Syahira. Hari ini kami akan membentangkan mengenai penyakit giardiasis. Hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah: yang pertama, mengetahui definisi penyakit giardiasis. Yang kedua, mengenal pasti manifestasi klinikal giardiasis. Yang ketiga, dapat menerangkan pengurusan perawatan bagi penyakit giardiasis. Yang keempat, dapat menjelaskan patofisiologi penyakit giardiasis. Seterusnya, dapat mengenal pasti etiologi penyakit giardiasis. Dan akhir sekali, dapat menyatakan ujian diagnostik penyakit giardiasis. Assalamualaikum, saya Nur Izzah binti Cik Zawawi. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu pengenalan dan definisi bagi giardiasis. Giardiasis ialah penyakit diarrhea utama yang ditemukan di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh jenis protozoa yang mempunyai flagella. Ianya boleh dijumpai di seluruh dunia di kawasan tropika dan subtropika, terutama di kawasan yang tahap sanitasinya rendah. Parasit ini merupakan penyebab utama dalam kalangan kanak-kanak yang mengalami cirit-birit, penurunan berat badan, muntah dan keletihan. Haiwan seperti anjing dan kucing boleh dijangkiti oleh parasit ini. Sekiranya haiwan peliharaan dijangkiti oleh parasit ini, doktor haiwan boleh memberikan ubat untuk merawat masalah ini, tetapi memerlukan lebih daripada satu rawatan untuk menghapuskan penyakit tersebut. Seterusnya, definisi bagi giardiasis ialah penyakit pencernaan berupa infeksi parasit Giardia intestinalis pada usus. Parasit ini dapat ditemui di sungai, danau dan kolam renang. Parasit ini juga tinggal dalam usus manusia dan haiwan. Penyakit ini biasanya dapat disembuhkan dalam beberapa minggu dan lukanya tidak terlalu serius. Sekian, terima kasih. Saya, Nina Syahira binti Nik Azmi, akan membentangkan gejala giardiasis. Sebilangan orang dengan jangkitan giardiasis tidak pernah mengalami tanda-tanda atau gejala. Tetapi bagi mereka yang jatuh sakit, gejala biasanya muncul 1 hingga 3 minggu selepas terdedah daripada penyakit giardiasis. Antara gejala jangkitan giardiasis ialah cirit-birit, keletihan, hilang selera makan, kekejangan perut dan kembung perut, loya, berat badan menurun, sakit kepala dan demam. Cara mencegah giardiasis dengan cara untuk mencegah dan mengawal jangkitan giardiasis adalah penting dengan membasuh tangan anda dengan sabun dan air pada waktu penting, terutamanya sebelum menyediakan makanan atau selepas menyediakan makanan dan selepas menggunakan tanas. Selain itu, selepas menyentuh haiwan peliharaan. Agar terhindar dari serangan parasat, dan pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan air sabun, terutamanya setelah keluar dari tandas. Selain itu, anda juga disarankan untuk selalu mencuci tangan sebelum memasak atau menyediakan makanan. Jika tidak menggunakan sabun, anda juga boleh menggunakan hand sanitizer atau pembasmi kuman. Yang kedua, elakkan makan makanan dan minum minuman yang mungkin tercemar dengan kuman giardiasis dengan merawat air dari mata air, tasik atau sungai dengan betul semasa berkhidmat jika tiada sumber air yang selamat. Minum minuman yang telah dirawat. Minum air botol yang dibawa sendiri apabila pergi ke tempat yang airnya tidak selamat untuk diminum. Elakkan menelan air dari kolam renang dan air yang tidak dirawat dari mata air, tasik atau sungai semasa berenang. Simpan, sediakan dan bersihkan buah-buahan dan sayur-sayuran dengan betul. Agar parasat giardiasis tidak masuk ke dalam tubuh, dan biasakan untuk merebus air sebelum diminum. Hal ini bertujuan untuk membunuh bakteria dan kuman yang mungkin terdapat di dalam air agar lebih selamat untuk diminum. Terima kasih atas pembentangan Nik sebentar tadi. Saya Fatimah akan meneruskan pembentangan ini dengan patofisiologi giardiasis. Patofisiologi giardiasis tidak dapat difahami sepenuhnya. Giardiasis tropozoite mempunyai cakra ventral yang membolehkan parasit melekat pada epitelium usus tanpa menyerangnya. Pada peringkat tropozoite, Giardia intestinal boleh menyebabkan keabnormalan seperti: pertama, kekurangan dan penurunan aktiviti enzim intensor brush border. Yang kedua, kekurangan disakarida. Yang ketiga, pembebasan bahan cytopathic dalam bentuk thiol protozoite dan lektin yang mempunyai sifat yang merosakkan epitelium usus. Yang keempat, pengaktifan limfosit T disebabkan oleh perubahan dalam tight junction epitelium oleh parasit. Selain itu, ia juga meningkatkan bilangan bakteria usus normal.
Dan yang terakhir, interaksi gangguan ini menyebabkan peningkatan kebolehtelapan usus, hypersaturasi anion dan cecair ke dalam usus, peningkatan pengeluaran lendir, peningkatan motilasis usus kecil dan ketelapan nutrien. Baiklah, terima kasih. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Amalina. Saya ingin membentangkan etiologi giardiasis. Giardiasis biasanya berlaku kerana air tercemar, contohnya tertelan air dalam kolam renang atau air sungai semasa berenang. Ia juga mungkin disebabkan oleh air minuman dari sumber air yang dekat dengan kumbahan atau tangki septik. Selain itu, giardiasis juga boleh merebak melalui makanan. Walau bagaimanapun, kaedah ini jarang berlaku kerana parasit akan mati jika makanan dimasak hingga matang. Oleh itu, apabila tidak mencuci tangan sebelum makan atau mencuci peralatan makan seperti sudu, garpu dan lain-lain dengan air yang tercemar, ianya juga boleh menjadi cara menyebabkan parasit. Selain pencemaran air dan makanan, giardiasis juga boleh merebak melalui kenalan rapat antara individu ke individu. Contohnya apabila seseorang menukar lampin kanak-kanak yang menderita giardiasis. Seterusnya, giardiasis juga boleh terjadi daripada melakukan anal sex dengan penghidap giardiasis. Okey, seterusnya saya Nur Aisyah Hani binti Muhammad Zaini. Saya akan menerangkan tentang rawatan bagi penyakit giardiasis. Okey, rawatan dia adalah pemberian antibiotik mengikut jenis kumpulan yang telah deskripsikan oleh doktor. Antara contoh ubatan yang deskripsikan oleh doktor ialah metronidazole. Iaitu, metronidazole adalah antibiotik yang paling biasa digunakan untuk jangkitan giardiasis. Kesan sampingan mungkin termasuk loyi dan rasa lokam di dalam mulut. Jangan minum alkohol semasa mengambil ubatan ini. Okey, seterusnya ubat tinidazole. Tinidazole berfungsi sama seperti metronidazole dan mempunyai banyak kesan sampingan yang sama. Tetapi ubat ini hanya boleh diberikan dalam satu dos sahaja. Okey, ubatan yang ketiga pula ialah nitazoxanide. Iaitu ubat ini sesuai bagi kanak-kanak kerana ia dalam bentuk cair. Nitazoxanide mudah untuk ditelan oleh kanak-kanak. Kesan sampingan ubat ini mungkin termasuk loya, mata kuning dan juga air kencing menjadi berwarna kuning. Ubat untuk jangkitan giardiasis ini tidak digalakkan untuk wanita hamil kerana ubat-ubatan tersebut boleh memberi kesan bahaya kepada janin. Okey, sekiranya terdapat gejala ringan bagi penyakit giardiasis, doktor akan mengansyurkan untuk pesakit menangguhkan rawatan sehingga trimester pertama dan ke atas. Sekiranya rawatan diperlukan, anda harus bertanya kepada doktor mengenai pilihan rawatan yang terbaik. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Ujian diagnostik giardiasis. Ultrasonografi perut. Ultrasound pemeriksaan organ perut untuk diagnostik asas. Tomografi yang dikira CT perut untuk diagnostik lanjutan. Pengesanan patogen pada najis, pemeriksaan usus kecil, diagnostik biopsi. Pengesanan antigen giardia dalam tinjau, pemeriksaan mikroskopik najis boleh dilakukan untuk diagnosis. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Di sini saya sertakan beberapa rujukan yang telah kami cari. Sekian, terima kasih.